Hello guys, selamat datang ke channel Misteri Dunia. Baik, di dalam video ini saya akan kongsikan sebuah cerita yang akan menghantui anda. Haha, taklah, gurau je. Okey guys, untuk membuang masa, tanpa membuang masa, mari mulakan video. Guys, jika kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Itu amat membantu channel kami guys. Baiklah, mari mulakan video. Pengalaman bermalam di hutan. Nama aku Natasha. Aku hanya seorang pelajar biasa di sekolah menengah. Aku mempunyai dua orang rakan, iaitu Meichi dan Stefina, atau biasa dipanggil Steph. Baik, biarkan aku kenalkan kamu semua dengan rakan-rakan aku ini. Meichi ini suka mengambil gambar, namun itu tidak memberi apa-apa masalah kepadaku, sehingga aku terkejut melihat gambar-gambar yang telah diambilnya sebelum ini. Ya, gambar-gambar seperti barangan moyang dulu, rumah-rumah lama dan sebagainya. Selagi sesuatu itu mempunyai latar belakang yang misteri, ya, itu Meichi-ku. Manakala Steph ini pula bagaikan kakak besar kami berdua. Dia sangat mengambil berat tentang kami, segala masalah yang dihadapi oleh kami berdua, terutamanya berkaitan dengan kerja sekolah. Dia akan menghulurkan bantuan dengan mengajar kami. Jadi, beginilah ceritanya. Kejadian berlaku pada minggu lepas. Sekolah kami mengadakan program piknik di tepi sungai. Namun, sungai tersebut bukan sebarang sungai. Sungai tersebut berada di dalam hutan yang sangat tebal, sehingga cahaya matahari yang tidak mampu menembus celahan daun dari atas. Namun, apa yang membuat kami risau adalah pihak langsung tidak meletakkan apa-apa tanda. Jadi, ketua pihak sudah menasihati kami semua untuk sentiasa berada dalam kumpulan dan jangan sesekali berpecah. Setelah itu, kami bertiga berada di paling belakang dan orang di hadapan kami adalah tidak jauh 7 meter dari kami. Perjalanan yang agak-agaknya sudah 30 menit. Kami tiba di sebuah jambatan kereta api yang kelihatan seperti sangat tua. Jadi semua pihak dibenarkan mengambil berehat seketika. Saya memang dah agak Meichi akan mengeluarkan kameranya dan mengambil gambar suasana tersebut. Setelah 10 minit berehat, semua pelajar dan pihak mula berjalan. Namun, Meichi masih belum puas mengambil gambar kerana gambar diambilnya sebelum ini kelihatan kabur. Jadi, aku dengan segera memberitahu Meichi untuk simpan kameranya dan sambung perjalanan kerana jika tidak, kita akan ditinggal dan sesat. Meichi berasa amat sedih dan telah mengambil perhatian Steph. Seperti yang dikatakan tadi, Steph ini bagaikan kakak kami dan selalu mengambil berat tentang kami. Jadi, Steph memberitahu aku agar memberi peluang kepada Meichi mengambil gambar. Setelah mengambil gambar, orang di hadapan langsung tak kelihatan lagi. Aku mula berasa risau dan panik sehingga tidak dapat berfikir apa yang hendak dilakukan. Namun, Steph menyuruhku bertenang dan ikut laluannya. Jam menunjuk pukul 9 malam. Kami dengan segera mengeluarkan handphone dari beg dan bernasib baik bateri masih penuh. Jadi kami menggunakan lampu suluh dengan phone kami. Kami berjalan semakin pantas dan pantas setelah melihat laluan kami bagaikan kegelapan yang sedang mengejar kami dari belakang. Setelah berlari agak-agaknya 2 kilometer lebih, kami perasan terdapat sebuah rumah di hadapan kami. Rumah itu tidak beberapa jelas kelihatan dari jarak jauh oleh kerana hari yang sudah gelap. Jadi, kami ingin menuju ke rumah tersebut dan ingin meminta bantuan. Steph pun mengetuk pintu itu. "Hello, ada sesiapa di rumah?" Semasa Steph mengetuk pintu tersebut, saya perasan bahawa lampu rumah itu memang tidak dibuka.
Setelah beberapa kali ketuk, namun masih juga tak mendapat respon. Meici pun cuba memusing tombol pintu dan tolak. Kami semua terkejut apabila mengetahui bahawa pintu tersebut tidak dikunci. Setelah itu, kami berjalan memasuki rumah tersebut dengan senyap. Kami perasan bahawa kami bertiga telah memasuki rumah ini melalui pintu belakang. Kerana apa yang kami telah lihat adalah bahagian dapur setelah melangkah masuk dari pintu tadi. Aku hampir muntah melihat suasana dapur yang sangat kotor. Daging ayam yang masih berada di dalam singki dan terdapat banyak lalat. Dan bau busuk dari tandas yang sangat kuat sehingga nak mati terhidunya. Ish! Setelah keluar dari bahagian dapur, kami ternampak 3 buah bilik. 2 buah bilik yang pertama dan yang kedua, iaitu bilik yang berada di depan kami. Lampunya tertutup, manakala 1 buah bilik yang hujung pula lampunya terbuka. Jadi kami terus menuju ke bilik yang ketiga tersebut. Steph mengarah aku dan Meici supaya tunggu di sini dan biarkan dia menjenguk bilik tersebut dahulu. Apabila tiba di pintu bilik tersebut, Steph terdiam. Dia seperti ingin menjerit, tapi tak kesampaian. Matanya terbuka besar telah menunjukkan ketakutan yang tak pernah menakutkannya sehingga sekarang ini. Ketakutan melumpuhnya, membekukan semua ototnya sehingga dia tak dapat berkata apa-apa lagi. Apa yang boleh dilihat adalah air matanya yang menitis ke bawah. Saya dan Meici pun ingin tahu apa yang Steph telah lihat. Tiba di pintu bilik itu, kami terlihat mayat lelaki yang tergantung di bilik tersebut. Aku menjerit dalam ketakutan dan pada masa yang sama, aku terfikir menjerit tidak dapat membantu. Jadi, aku dengan segera menarik tangan Steph dan Meici lalu pecut ke pintu keluar dengan sepantasnya dan terus masuk ke dalam hutan. Kami teruskan berlari tanpa arah. Semasa berlari, saya terdengar suara menangis dari Steph. Air matanya tidak berhenti menitis ke pipinya. Aku tidak pernah melihat Steph menangis di depanku seperti ini. Kerana seperti dikatakan awal tadi, dia seperti kakak kami. Beberapa lama kemudian, muncullah kami terjumpa dengan seorang ahli pasukan yang baru saja meninggalkan kami di belakang tadi. Tidak kami menyangka semua ahli pasukan sedang mencari kami bertiga yang sudah sesat ini. Mereka semua amat risau tentang keselamatan kami bertiga. Setelah semua berkumpul, kami pun memberitahu apa yang telah berlaku. Setelah itu, polis pun tiba untuk membuat siasatan. Menurut polis, mayat yang kami jumpa di rumah tadi membunuh diri oleh kerana tekanan jiwa. Sehingga kini, kami bertiga tidak akan melupakan peristiwa tersebut dan sekolah kami telah membatalkan program piknik di hutan yang sama yang sepatutnya diadakan tahun depan.